Selamat datang ke studio. Kita ucapkan kepada yang berbahagia Dato' Haji dan Bin Haji Yusri adalah studio untuk bersama kami di studio pada hari ini. Jadi mungkin kita teruskan saja wawancara eksklusif kita pada kali ini dengan soalan kami yang pertama di sini ialah bilakah bela mula didatangkan dan fungsi utama pertubuhan ini? Terima kasih. Assalamualaikum dan terima kasih kepada semua media, khasnya saudara Ramji Talib dan saudara Sam Haji Osman kerana sudi mengundang saya ke studio ini bagi membicarakan segmen figura NGO Sabah. Ingin saya menyentuh dan mengulas kembali di mana soalan yang diajukan mengenai bilakah beliau mula didaftarkan dan seterusnya, fungsi utamanya. Sebenarnya pertubuhan bersama membela masyarakat Sabah atau singkatnya BELA adalah ditubuhkan pada bulan Jun 2001, di mana NGO ini berstatus atau bertaraf negeri Sabah. Dan BELA ini merupakan satu NGO yang berbentuk sukarela dan lebih kepada memikul tanggungjawab memberi dan menyokong kerja-kerja kemasyarakatan dan program-program kerajaan. Dan saya juga ingin menyatakan bahawa BELA ini baru saja berusia lebih kurang 6 bulan sejaknya ditubuhkan dan punya keahlian lebih kurang 500 orang. Dan pada matlamat kami pada tahun 2022 ini kami berasrat untuk targetkan BELA ini mendapat keahlian baru setidak-tidaknya lebih kurang 5,000 orang. Dan saya yakin bahawa dengan adanya pertambahan ahli yang baru, BELA ini dengan sendirinya berfungsi lebih jauh lagi, di mana kita akan membuat satu kempen ahli ini bukan saja di sekitar daerah, tetapi akan meliputi di setiap zon yang kami telah tetapkan di Sabah, di mana kita menggunakan negeri ini berfungsi mengenai dengan bahagian zon saja. Jadi untuk itu zon yang kita kena pasti ialah zon pantai barat, zon pendalaman, zon pantai timur, dan zon pantai utara, dan zon pendalaman atas dan bawah. Oh ya, seperti mana yang kita targetkan ialah di kalangan remaja, dan dia tidak semestinya orang-orang yang remaja di peringkat akar umbi, tetapi kita akan juga menjelajah di peringkat daerah dan di mana lokasi bandar sekalipun. Dan ini tidak kita fokuskan hanya setakat satu kaum sahaja, dia lebih meliputi kepada berbagai-bagai kaum yang ada di Sabah. Jadi saya rasa dengan adanya satu koordinasi yang kita target ini, saya percaya BELA ini akan dapat berjalan lebih jauh lagi dengan konsep perpaduan yang kita amalkan. Saya kira itu perkara biasa. Setiap NGO ini semestinya mempunyai persaingan yang mendatang. Walau bagaimanapun persaingan ini adalah persaingan di dalam konteks NGO, di mana cuma saya rasa cara approach-nya saja, cara pendekatannya mungkin berbijak-bijak, tetapi namun intipatinya samalah ke arah perjuangan masyarakat sejagat tanpa mengira kaum, bangsa dan agama, seperti mana yang saya katakan tadi, sekalipun ideologi politik. Sekiranya ada badan NGO ini kata bersekongkol dengan peranan-peranan politik,
ini merupakan satu elemen yang luar jangkaan. Andai kata ada NGO ini bergelombang dengan isu-isu pertubuhan politik, saya katakan bahawa ini akan mencacat celahkan NGO itu sendiri. Mungkin kalau NGO politik ianya lebih kepada terbuka dan terserah kepada individu untuk memberi destinasi perjuangannya. Jadi bila ini merupakan Bela ini mempunyai satu alah tuju yang tersendiri, ya, lebih kepada masyarakat sejagat, seperti mana yang diilhamkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita di akhir ini, ya, mensasarkan di dalam konteks satu keluarga Malaysia yang menjurus kepada Perpaduan Nasional. Saya juga tertarik dengan misi dan visi ini, di mana Bela itu mempunyai satu misi yang tersendiri, di mana Bela sentiasa memberi fokus untuk memperjuangkan masyarakat tanpa mengira ras, bangsa dan agama. Jadi dalam agenda ini, saya rasa misi kita jelas, dan ia lebih kepada merapatkan hubungan yang intim dengan para masyarakat di akar umbi, di mana kita dapat menyalurkan iaitu buah fikiran kita untuk membantu di mana terdapat masyarakat yang memerlukan bantuan. Jadi saya rasa misi kita adalah tidak tertiru-tiru dengan misi yang lain, dan kita punya prinsip yang tersendiri. Ya, kita tidak lari dengan perkara yang serupa, di mana kengkangannya kalau Bela ini baru saja berusia dalam 6 bulan begitu, sudah pastinya dari segi dana kita agak berkurangan. Jadi namun yang demikian, cara kita mengatasi ini, kita memanggil semua sub-sub kepemimpinan kita untuk merancang apakah suatu tindakan yang harus kita lakukan. Jadi dalam suatu suara yang kita guna pakai melalui keputusan bermasyarah, kita akan berjumpa dengan pihak-pihak kerajaan, agensi-agensi kerajaan yang boleh membantu ataupun memberi dana ini hasil daripada aktiviti yang kita rancang. Umpamanya kita ambil contoh yang ringkas, gotong royong umpamanya. Jadi kita buat aktiviti ini dengan harapan dapat perhatian dan meyakinkan pihak kerajaan agar mereka dapat memberi dana yang secukupnya kepada NGO kita ini. Okay, dari segi harapan saya menyatakan bahawa kita akan menawarkan diri kita untuk bersama-sama dengan masyarakat di akar umbi, dengan harapan menjalinkan satu hubungan yang lebih intim, secara lebih inklusif, dan yang menariknya ialah, atau yang pentingnya, mewujudkan perpaduan dan kerjasama sehingga mereka akan yakin dan percaya akan apa itu Pertubuhan Bela yang sebenarnya. Bela merupakan ialah tanggungjawabnya memberi kebajikan, membantu masyarakat, orang kurang upaya, ibu tunggal dan sebagainya. Jadi dari segi harapan ini sudah tentu kita akan dapat mengisi ruang kepada mereka-mereka yang memerlukan hasil tindakan secara kolektif kita dengan barisan kepimpinan ahli majlis tertinggi dan dengan kerjasama agensi kerajaan dan individu. Buat setakat ini kita hanya fokuskan di Sabah saja, di mana saya kata awal tadi bahawa NGO ini hanya berfokus kepada negeri, dan insyaAllah suatu ketika nanti di mana bila mana pertubuhan bersama membela masyarakat Sabah atau Bela ini mantap dari segi segala-galanya, kita akan insyaAllah berkembang ke Semenanjung ataupun di Sarawak. Jadi saya percaya untuk menggerakkan lagi secara aktifnya mendapat keahlian ini, mungkin kita guna pakai online dan secara manual dan sebagainya. Jadi kita
dan adalah menjadi impian dan hasrat Bella ini. Lebih merayu kepada para belia, orang-orang persorangan sekalipun yang berada di jabatan-jabatan kerajaan agar tampil bersama kami menjadi ahli, untuk menjadi ahli. Dan saya rasakan dengan adanya menjadi ahli, seseorang menjadi ahli akan boleh dapat manfaatnya, di mana manfaatnya ialah kita boleh bersama-sama dalam menentukan alat tuju bila ini secara melalui aktiviti dan juga kerjasama kita melalui aktiviti-aktiviti yang terancang. Saya percaya bila ini bukan saja meletakkan suatu harapan mendapatkan ahli, tetapi dia rela menawar dirinya sebagai menjadi mata dan telinga kerajaan untuk menyampaikan maklumat masalah masyarakat, supaya masyarakat dapat dibilas sewajarnya. Jadi inilah salah satunya yang saya merasakan untungnya orang menjadi ahli pertubuhan ini, kerana dia sentiasa diambil perhatian. Jadi kalau dia secara individu, maka sukar untuk dapat maklumat. Jadi pada masa yang sama, dengan adanya keberadaan mereka di dalam pertubuhan bersama membela masyarakat ini, saya rasa insya-Allah kita nasib mereka akan terbela. Jadi saya rasa insya-Allah target 5,000 ahli dalam tahun menjelang dalam tahun 2020 ini, saya cukup optimis dan yakin, di mana ahli-ahli saya adalah orang yang berlatar belakangkan, ada pendidikannya, ada doktor, ada profesor, dan pegawai kerajaan, seorang ahli kofrat. Dan inilah yang saya melihat bahawa keyakinan kita untuk melangkah lebih jauh lagi macam terasa terasa macam praktikal. Saya percaya tidak ada halangan. Mungkin Datuk boleh bagi sedikit pesanan kepada masyarakat kita untuk yang ingin Datuk sampaikan sebelum kita mengakhiri bual bicara kita pada petang ini. Terima kasih sekali lagi bahawa memang apa yang diperhalusi oleh saudara tadi, saya percaya ia bukan saja untuk kumpulan-kumpulan akademik atau intelektual, tetapi sebarang apapun posisi kita alu-alukan. Jadi saya rasa dari segi apa yang dikatakan oleh saudara di dalam menentu arah perjuangan ini, saya merasakan ianya cukup praktikal, dan saya amat yakin dan menyuara untuk menyatakan kepada tuan-tuan dan perempuan yang ada di luar sana, berlapang dadalah untuk menyertai pertubuhan bersama membela masyarakat ini, kerana ini adalah pertubuhan yang menjadikan sebuah rumah kita yang kedua. Yang saya rasa selain daripada kita berbicara tentang individu kita, pribadi kita, tetapi dalam NGO ini berbagai-bagai rakan sejagat yang kita dapat menyuarakan apa yang sepatutnya dan alat tuju penghidupan kita dan pergaulan harian kita, demi untuk menyatupadukan seperti mana yang saya katakan tadi, menyatupadukan masyarakat bukan saja dari segi kebajikan, tetapi dari segi dakwah agamanya. Kita buat aktiviti yang berunsurkan berbagai-bagai agama, pendidikan, ekonomi, dan bentuk kebudayaan dan sebagainya. Di sinilah untungnya para hadirin yang saya hormati sekalian, agar tidak berlengah-lengah lagi. Ayo marilah menyertai Bella agar kita dapat berganding bahu sama-sama memperjuangkan NGO Bella di bumi Sabah yang indah ini. Jadi kita doakan semoga semua misi dan visi yang sudah tercatat dalam pertubuhan bersama membela masyarakat negeri Sabah ini akan tercapai dari masa ke masa, dan kami sekali lagi
mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk kerana telah sudi bersama kami di dalam wawancara eksklusif Figura NGO dan kisah ini bagi pihak penerbit Tuan Sam Haji Osman. Jadi saudara, demikianlah tadi wawancara eksklusif bersama Figura NGO Negeri Sabah. Sebentar tadi kita telah bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Rekan bin Haji Husin, dan semoga kita akan bersua lagi di lain saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.